Tajuk saya pada hari ini adalah mengenai jin asyik. Okey, mengenai rawatan jin asyik. Apakah yang dimaksudkan dengan jin asyik? Pernah tak selalu kita dengar gangguan jin asyik? Beberapa hari lepas juga banyak kes, dalam seminggu dua ni saya banyak kes yang berkaitan dengan jin asyik. So jin asyik ini adalah jin yang jatuh cinta dengan manusia. Okay? Bila jin ini sudah jatuh cinta, jin ini akan sentiasa bersama dengan orang tu. Lebih-lebih lagi pada waktu dia sedang tidur. Okay, di waktu petang ataupun malam. Jin asyik ni biasanya dia akan tinggal di dalam tubuh orang yang dia cintai tu. Okay. Jin asyik ni dia boleh berlaku kepada dua-dua orang. Sama ada pesakit lelaki ataupun perempuan ataupun yang dah berkahwin ataupun masih bujang. So dia boleh berlaku kepada dua-dua tu, boleh. Okay. So antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya gangguan jin asyik, jin tu sendiri tertarik atau jatuh cinta kepada manusia. Kadang-kadang jin-jin liar, jin-jin yang daripada hutan ke, daripada laut ke, daripada mana-mana tu, dia tengok kita, dia rasa tertarik, jatuh cinta pandang pertama. Maka dia ikut manusia tadilah, sakit tadi. Jin asyik juga boleh berlaku daripada pandangan ain dan hasad dengki sesama manusia, menyebabkan jin tadi mengambil kesempatan dengan menetap dalam tubuh badan manusia. Bila dia masuk, kemudian lama-lama jin tadi menjadi suka kepada orang yang dia masuk tu. Ada juga jin asyik berpunca daripada sihir. Di mana di peringkat awal dia, si tukang sihir menghantar jin tu untuk berbuat sihir. Tapi lama kelamaan jin sihir tadi dah mula sayang, dah mula jatuh cinta. Walaupun sihir tu dah ditarik balik ataupun dikeluarkan, dia masih tak nak keluar lagi sebab dia dah semakin sayang kepada pesakit tadi. Ada juga jin asyik ni berpunca daripada jin saka, daripada jin keturunan. Biasanya jin-jin keturunan ni dia merasakan kita ni sebagai waris dia, cucu cicit dia. So dia sayang kita, dia nak jaga kita. Juga kadang-kadang berpunca daripada jin saka. So gangguan jin asyik ni juga biasanya mudah terkena bila pesakit tu sering mandi tanpa surat penang. Ini yang saya selalu menasihatkan, terutama wanita, anak dara ke, mak orang ke, janda ke. So kalau nak mandi, kenalah sentiasa dengan kain basahan. Okay? Jangan mandi macam tu saja. Jangan kita membuka ruang pada pintu kemasukan jin asyik. Okay? Ciri-ciri jin asyik lain juga bila dia terlalu lama di dalam bilik air, mandi terlampau lama. Okay? Kebiasaannya kita secara normal mandi dalam lebih kurang 10 hingga 15 minit, tapi dia masuk ke sejam, 2 jam mandi tu. So jin tadi dia sukalah duduk masuk kat kita, ataupun dia memang suka hidup-hidup menyendirilah. Okay? Itu antara faktor-faktor berlakunya gangguan jin asyik. Okay, ciri-ciri seseorang tu, tanda cara yang kita nak boleh diagnose ataupun kita nak boleh kenal pasti seseorang tu sudah pun terkena gangguan jin asyik. Salah satunya bila pesakit tu hilang nafsu terhadap pasangan dia secara tiba-tiba. Kalau dulu suami isteri, katakan yang terkena jin asyik ni daripada perempuan, dulu dia okey je dengan suami dia, tapi tiba-tiba dia hilang nafsu, tak boleh rasa nak bersama. Okay, itu salah satu ciri-ciri dia. Sukar mendapat jodoh. Okay, ini juga antara ciri-ciri jin asyik. Dia sukar nak dapat jodoh. Biasanya sering terganggu lah bila dia suka pada orang, orang tak suka pada dia. Bila orang pula suka pada dia, dia pula tak suka pada orang. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab jin asyik tadi, dia dah jatuh cinta dengan kita. Dia jatuh cinta dengan kita. So bila kita bercinta dengan orang lain, nak kahwin dengan orang lain, dia memang akan cuba ganggu dan cuba untuk menggagalkan. Okay, itu yang tak dapat jodoh. Kalau yang dah dapat jodoh pula, dia akan jin asyik tadi, dia akan ganggu pasangan kita.
daripada rasa sayang kepada rasa benci. Okay, dia akan ganggu lah. Okay, so memang biasanya jin asyik ni dia akan ganggu lah sebab dia nak kita. Dia nak kita, dia tak akan bagilah pasangan kita baik dengan kita dan sebagainya. So kalau lah pesakit tu dah kahwin, tadi kalau tak kahwin lagi dia halang jodoh. Dan dia halang jodoh, dia akan, kalau yang sudah dah berkahwin, dia akan ganggu pula dari segi hubungan suami isteri. Kalau dah kahwin juga, dia juga akan selalu kacau dari segi zuriat. Dia tak akan bagi dapat anak, dia halang, dia ganggu dan sebagainya. Okay, ini yang tadi yang berlaku lah. Selain daripada itu juga, tanda-tanda terkena gangguan jin asyik selalu ada kesan lebam-lebam secara tiba-tiba. Lebam-lebam ataupun kadang-kadang saya boleh juga panggil sebagai love bite. Tiba-tiba ada love bite, ada lebam. Dan kawasan lebam ni juga antara biasanya berada di kawasan-kawasan yang sangat-sangat sensitif. Di celah-celah peha, di tempat-tempat yang orang kata sensitif dalam hubungan kelamin ni. Okay? Dan ciri-ciri lain gangguan jin asyik, sering kena tindih semasa tidur. Selalu kena tindih, emosi dia tak stabil. Bila dia selalu kena tindih, dia tidak mempunyai tidur yang cukup. Maka bila dia tidur tak cukup, badan dia akan jadi penat. So emosi dia tak stabil, dia tak bermaya. Okay. Gangguan jin asyik juga, antara salah satu trend dia, dia bermimpi dengan seseorang, bermimpi membuat hubungan bersama lah. Kalau dia pesakit lelaki, dia bermimpi bersama dengan perempuan yang dia tak kenal. Kalau pesakit tu perempuan, dia bermimpi dengan lelaki yang dia tak kenal. Okay. Terasa sesuatu yang bergerak di perut, di rahim. Kalau perempuan ni dia akan rasa benda bergerak-gerak di bahagian ari-ari, di bahagian kemaluan dia, di bahagian pinggang. Kadang-kadang jin asyik ni juga dia akan membuatkan dia rasa rindu kepada seseorang. Sedangkan dia pun tak kenal siapa orang tu, tapi dia rasa macam rindu sahaja. Okay, itu antara ciri-ciri tanda-tanda terkena gangguan jin asyik. Okay. So apa yang kita perlu buat? Kita perlu buat rawatan ruqyah. So biasanya kita akan nampak reaksi-reaksi. Okay, reaksi-reaksi bila kita buat rawatan ruqyah. So biasanya bila saya buat rawatan ruqyah kepada pesakit-pesakit yang ada simptom jin asyik, biasanya pesakit tu dia akan mula merasakan sedih, dia akan rasa sebab, dia akan rasa pilu. Yalah, orang tengah bercinta, jin tengah bercinta dengan pesakit, datang buat rawatan ruqyah untuk saya pisahkan, untuk saya putuskan, maka dia akan timbul rasa sedih, rasa sebab, rasa pilu. Kadang-kadang ada pesakit dia terasa bisikan, janganlah pergi berubat, aku duduk dalam sini diam-diam je, aku jaga je engkau, aku akan teman kau. Kau janganlah pergi berubat. Kadang-kadang dia terasa, ada pesakit-pesakit yang terasa bisikan tu. Semasa kita buat rawatan ruqyah juga, biasanya pesakit kita nampak tadi kan dia rasa sedih, pilu, dan biasanya bila kita dah mulakan bacaan ruqyah, kita nampak air mata dia meleleh saja. Sedih. Orang tengah menangis bila kita nak pisahkan. Kalau yang lebih agresif lagi, kalau pesakit tu mula berdialog, bercakap, kebiasaannya dialog-dialog yang biasa pesakit jin asyik ni akan keluarkan. Dia akan cakap lah, aku sayang dia, aku cinta dia, jangan kau ganggu hubungan kami, aku tak suka dia kawan dengan lelaki tu, aku tak suka dia berbaik-baik bersama dengan suami dia. Kadang-kadang ada yang mengaku aku nak kahwin dengan dia, dan ada juga beberapa kes pesakit jin asyik saya, dia mengaku dia dah pun berkahwin dengan si pesakit tu di alam jin dia lah. So Allahu'alam. So perkahwinan tu memang tidak sah pun sebab berkahwin dengan jin. Okay. So dia mengaku dia punya dan sebagainya. Ini antara reaksi-reaksi dia lah. Okay. So bagaimana cara rawatan untuk gangguan jin asyik? Gangguan rawatan untuk gangguan jin asyik. Yang paling pertama sekali, yang paling utama sekali, rawatan gangguan jin asyik adalah dengan membuat rawatan ruqyah. Rawatan ruqyah ni bermaksud membacakan kesemua ayat-ayat ruqyah. Kalau yang buku handbook saya ni,
saya akan bacakan kesemua susunan ayat-ayat ruqyah saya ni. Saya ada zikir-zikir pembuka, saya ada masuk kepada ayat-ayat ruqyah, saya ada masuk kepada zikir-zikir penutup. So dalam buku handbook saya ni, saya dah susun dengan cantik, dengan padat. Boleh beli dan ikut sahaja bacaan saya itu daripada awal sampai habis. Tak lama pun kalau tuan-tuan baca. Kalau tuan-tuan baca ikut tertib dia dengan bacaan yang sederhana laju, insya-Allah dalam masa 20 minit akan habis. Akan habis. So yang ni kalau siapa yang berminat boleh order di TikTok shop saya. Saya akan post nanti di dalam grup Telegram, boleh order. Siapa-siapa yang berminat boleh PM saya lah, boleh PM saya untuk ambil buku ni. Buku ni harga RM18 saja. Okey. Yang keduanya kena menjaga zikir-zikir dan amalan harian. Okey, zikir-zikir dan amalan harian ni pun dah banyak saya dan Ustaz Shinar share di dalam grup Telegram. Okey, dan daripada masa ke semasa juga kita akan selalu share lah. Yang seterusnya selalu berwangi-wangian. Okey, selalu berwangi-wangian. Okey. Sifat gangguan jin ni biasanya dia tak suka kepada benda-benda wangi. Jin yang jahat, jin yang kufur, sifat dia suka kepada benda busuk. So kita pula kenalah berwangi-wangian untuk lawan gangguan jin asyik tadi. Okay, so misalnya ini adalah minyak kasturi hitam. Ini yang saya jual, saya ada jual minyak kasturi hitam dan minyak kasturi kijang. Tak kisahlah mana-mana pun. Minyak wangi ni dicalit di hujung-hujung jari. Okay, di hujung jari tangan. Jari tangan ada 10. Bagi wangi sikit-sikit. Di hujung-hujung jari tangan sikit. Bagi wangi di hujung jari tangan ada 10. Jari kaki ada 10. Sapu di telinga, di mata, di hidung, di mulut, di puting payudara, pusat kubur dan dubur. Kemudian barulah kita pakai di nadi-nadi dan sebagainya. Okey. Itu rawatan dengan menggunakan minyak wangi. Okey. Yang seterusnya, kaedah rawatan untuk gangguan jin asyik, jangan macam saya cakap tadi, bila nak mandi sentiasa dengan kain basahan. Okey. Yang belum berkahwin, segeralah urusan kahwin. Okey. Banyakkan amalkan surah Ar-Rum ayat 21. Okey. Surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Okey. Ini adalah surah Ar-Rum ayat 21. Ini antara teknik-teknik rawatan untuk masalah gangguan jin asyik. Okey. Okey. Itu saja dari segi perkongsian kuliah pada hari ini. Saya membentangkan topik jin asyik. So minggu depan